Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MJ Flash 21 April bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia meramalkan negeri-negeri utara tanah air dilanda hujan pada 1 Syawal esok. Hujan dijangka berlaku pada sebelah pagi di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Selain itu, di barat Johor serta Kudat dan Sadakan di Sabah juga diramal menerima hujan. Tempat-tempat lain bagaimanapun dijangka tiada hujan. Sementara itu, pada sebelah petang, Met Malaysia meramalkan cuaca hujan atau ribut petir akan berlaku di Perak, Selangor dan Kuala Lumpur termasuk Putrajaya. Cuaca hujan atau ribut petir turut diramalkan berlaku di Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sabah di bahagian pendalaman serta pantai barat. Kawasan lain yang turut terjejas termasuk Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Miri, Limbang di Sarawak dan Sabah pula di Sandakan dan Tawau. Manakala sebelah malam, Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat di Sarawak iaitu di Seri Aman, Betung, Kapit, Miri dan Limbang. Di Sabah pula melibatkan bahagian pendalaman, pantai barat dan Sandakan serta Labuan. Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan kadar khas bayaran saman berjumlah RM50 setiap satu bagi semua saman trafik termasuk kesalahan pada 2022 dan sebelumnya bermula hari ini hingga 21 Mei depan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim berkata, potongan sehingga 86% itu turut melibatkan saman-saman tidak boleh dikompaun serta perlu ke mahkamah. Datuk Seri Mat Kasim berkata walau bagaimanapun tawaran terbabit tidak sah untuk kes saman yang masih melalui proses perbicaraan di mahkamah. Katanya pelaksanaan diskaun termasuk saman tidak boleh dikompaun itu adalah bagi mengurangkan beban rakyat. Menurut beliau sekiranya saman-saman berkenaan tidak dijelaskan, pemilik kenderaan tidak boleh memperbaharui lesen dan cukai jalan. Sehubungan itu, Datuk Seri Mat Kasim menyeru masyarakat supaya mengambil peluang yang ditawarkan kerajaan, malah tempoh pembayaran juga diberi sehingga selepas perayaan Aidilfitri. Cuti khas Aidilfitri selama sehari mungkin menyebabkan kerugian mencecah RM1 bilion untuk sektor pembuatan. Presiden Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia Tan Sri Soh Tian Lai berkata kerajaan tidak patut mengumumkan cuti umum secara rawak. Menurut Tan Sri Tian Lai, tindakan itu bukan sahaja tidak dapat menciptakan nilai tambah tetapi menjejaskan produktiviti dan membawa kerugian besar kepada perniagaan. Bercakap kepada Senchu Daily, beliau berkata dunia korporat perlu membayar kira-kira 700 juta gaji dengan pertambahan sehari cuti khas. Tegas beliau, kerajaan seharusnya menumpukan perhatian untuk meningkatkan produktiviti dan menambah baik prestasi kita negara. Sesudah itu, beliau mencadangkan kerajaan untuk mengurangkan karena birokrasi untuk menambah baik soal kos perniagaan serta mewujudkan persekitaran pelaburan yang lebih baik. Selain itu, langkah mengukuhkan kembali nilai ringgit juga perlu dilakukan kerana mata wang yang kukuh dapat mengurangkan kos import barangan separa siap. Kurang 24 jam umat Islam bakal menyambut kedatangan Syawal. Konflik rumah tangga Puteri Sarah Liana bersama suaminya Samsul Yusof terus bergolak dan tiada tanda akan reda. Kedua-duanya dilihat saling berbalas kenyataan di media sosial selepas pengarah filem Mak Kilau itu enggan melafazkan talak terhadap isteri pertamanya pada 18 April lalu. Terbaru, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin membuat pengakuan kekesalan yang dilakukan dalam hidupnya iaitu berkahwin dengan Muhammad Samsul Muhammad Yusof menerusi akaun Instagramnya. Dalam pada itu, dia juga membuat permintaan untuk kesekian kalinya daripada Samsul supaya menceraikannya agar dapat keluar daripada perkahwinan yang disifatkannya penuh toksik. Sarah nak bagi tahu yang Sarah dah penat. Sarah dah penat bergaduh dan berlawan dengan lelaki narsisis macam ni. Semua doakan Sarah. Semoga Sarah dilepaskan dan Sarah diceraikan dengan cara yang baik. Pada Muhammad Syamsul, kalau you nak ambil semua harta you ambil. I tak nak. I ada kaki dan tangan, I boleh bekerja. Tapi hak anak-anak jangan diabaikan. I am so tired dah berapa tahun.
tak dilayan sebagai isteri, tak mendapat kasih sayang. I juga punya keinginan nak bahagia. I juga punya keinginan nak merasa kasih sayang. So let me go and bagi I move on untuk mencari kehidupan I yang selama ni you kata I berhak mencari kebahagiaan I sendiri. So let me go. I dah penat argue dengan you. So you nak menang? You menanglah Muhammad Syamsul, menanglah. Nanti jawab di akhirat. Assalamualaikum. Pada 18 April lalu, pasangan itu dijangka menemui jalan penyelesaian terhadap krisis rumah tangga mereka. Namun Samsul menarik balik keputusan untuk menceraikan Puteri Sarah. Antara faktor utama disebabkan isterinya itu menambah beberapa terma dalam perjanjian penceraian mereka, termasuk isu nafkah dan kes terhadap madunya Ira Kaza. Khairi Jamaluddin perlu akur dengan keputusan Perikatan Nasional PN untuk diletakkan sama ada di Selangor atau Negeri Sembilan jika beliau bersetuju menyertai parti itu. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata pihaknya masih menunggu keputusan Khairi untuk menyertai parti itu dan menjadi calon Pilihan Raya Negeri PRN akan datang. Katanya tawaran itu dibuat ketika Khairi berkunjung ke rumah presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas dipecat daripada UMNO. Dalam pertemuan itu, Tan Sri Muhyiddin menawarkan bekas ahli Parlimen Rembau itu untuk bertanding atas tiket bersatu dalam PRN jika beliau masih berminat dalam politik dan terdapat beberapa syarat telah ditetapkan. Antaranya Khairi perlu menghantar borang sebagai ahli bersatu terlebih dahulu dan kerusi yang ditandinginya akan ditentukan pucuk pimpinan Perikatan Nasional PN. Pengerusi Bersatu Terengganu itu berkata beliau secara peribadi amat mengalu-alukan dan terbuka menerima Khairi sebagai ahli bersatu berdasarkan reputasi bekas menteri itu dalam politik. Tambah Datuk Razali lagi, Bersatu juga sedia membuka pintu parti kepada mana-mana bekas pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan jika mereka mampu memantapkan lagi parti itu. Agihan kerusi membabitkan Parti Komponen Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN untuk 3 daripada 6 negeri yang berdepan Pilihan Raya Negeri PRN sudah mencapai 90%. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, 3 negeri yang terlibat adalah negeri yang sedang ditabir PH iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Jelas beliau pihaknya memberi kebebasan kepada kepimpinan negeri masing-masing untuk membuat rundingan berhubung kerusi. Ia termasuklah di 3 negeri yang lain yang kini sedang berjalan lancar. Sebagai contoh seperti di Kedah telah mengadakan beberapa kali rundingan, namun beberapa negeri yang lain baru saja ingin memulakan proses itu bagi mencapai kata sepakat dan persetujuan. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan mengejut ke Pasar Awam Melaka Sentral, Johor Bahru hari ini. Tambah ahli Parlimen Pulai itu, Amanah tidak mempunyai masalah untuk bekerjasama dengan rakan-rakan parti komponen menjelang PRN, termasuklah dengan parti-parti dalam BN. Ujarnya sebagai parti komponen dalam kerajaan, pihaknya akan memastikan agihan kursi dan calon-calon yang dikemukakan menerima persetujuan rakan-rakan bukan sahaja PH tetapi juga BN. Dalam pada itu, beliau juga memberi keyakinan bahawa gabungan PH dan BN bersedia menggempur 3 negeri yang dikatakan kubu kuat Perikatan Nasional PN iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Seorang remaja lelaki maut dalam kemalangan di kilometer 34 Jalan Kuala Lumpur, Ipoh ketika ingin menghantar telefon bimbitnya untuk dibaiki selepas berbuka puasa. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ahmad Faizal Tahrim berkata, kejadian terbabit berlaku pada 8:10 malam. Katanya mangsa berusia 16 tahun itu sedang dalam perjalanan dari rumahnya di antara Gapi menuju ke sebuah kedai membaki telefon bimbit di Rawang. Setibanya di lokasi, penunggang motosikal Yamaha Y15ZR itu dipercayai terbabas nyeri di garisan tengah. Akibat kemalangan itu, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah di kepala. Ahmad Faizal berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk berdasiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.